Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah Dr. Rusha Mimi binti Faizal dan rakan-rakan sekalian. Saya Normala binti Muhammad, nombor matrik 274461 akan memulakan pembentangan bagi laporan program webinar yang telah diadakan oleh kumpulan kami. Terlebih dahulu, kumpulan kami ingin memanjatkan kesyukuran dan penghargaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah mempermudahkan kumpulan kami dalam menyelesaikan tugasan bagi kursus pembangunan masyarakat 3 ini. Kami juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah Dr. Rusha Mimi binti Faizal di atas nasihat, tunjuk ajar dan ilmu yang diberikan oleh beliau sehingga program webinar ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Setinggi-tinggi penghargaan juga diberikan kepada rakan seperjuangan yang setia memberikan sokongan padu, kerjasama yang baik dan turut sama berganding bahu dan menghulurkan bantuan sepanjang menjalankan program webinar ini sehingga berjaya dan diterjemahkan melalui program yang dianjurkan. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Pengenalan. Perkembangan teknologi yang pesat telah banyak membantu manusia dalam menjalani kehidupan seharian termasuk berkomunikasi dan interaksi antara satu sama lain. Jika ada yang baik, pasti ada yang buruk. Begitu juga dalam dunia teknologi ini di mana ia turut membawa kesan negatif kepada masyarakat apabila kemudahan ini disalahguna oleh sesetengah pihak. Antara kesan negatif itu adalah penipuan atas talian atau dipanggil scam. Oleh itu, program webinar ini dirangka untuk dilaksanakan bagi memberi pendedahan dan penerangan kepada masyarakat mengenai ancaman yang kian meruncing ini. Selain daripada penerangan mengenai ancaman, scammer, turut dibincangkan dalam program ini adalah pelbagai teknik penipuan seperti love scam, mule account dan langkah-langkah pencegahan serta semua yang berkaitan. Matlamat program ini agar semua masyarakat memahami dan sentiasa berwaspada dalam menggunakan kemudahan teknologi pada zaman ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum doktor dan selamat pagi semua. Okey. Saya akan menyambung apa yang telah dibentangkan oleh Normala di mana latar belakang program pembangunan dan kemajuan teknologi maklumat dalam era kini tidak harus dinafikan lagi dan telah banyak membawa kemudahan serta perhubungan komunikasi yang lebih efisien seiring dengan kemajuan internet dan teknologi. Segala urus niaga, perniagaan, pembelian dan perdagangan dilakukan di hujung jari sahaja. Pun begitu, tidak semua urus niaga ini berlaku dengan jujur kerana wujudnya segelintir pihak yang bertindak memanipulasi dan menyalahgunakan kemudahan serta kecanggihan teknologi ini untuk mengaut keuntungan secara mudah. Penyalahgunaan ini telah mewujudkan satu siri jenayah yang dipanggil jenayah cyber. Salah satu bentuk jenayah cyber yang kian menular kini adalah scam atau penipuan atas talian. Okey. Scam merupakan satu sindiket penipuan yang berlaku di alam maya atau secara atas talian di mana scammer atau orang yang melakukan penipuan ini akan mendapatkan kepercayaan pemangsa
melalui janji-janji manis, gertakan, ugutan atau jaminan palsu bagi mendapatkan wang tunai atau apa sahaja bentuk berharga daripada mangsa. Isu penipuan dalam talian ini kerap menjadi tajuk utama di dada akhbar mutakhir ini. Okey, objektif yang kita laksanakan di mana matlamat utama penganjuran webinar ini adalah untuk memberi pendedahan kepada orang awam mengenai ancaman dan jenayah dalam dunia cyber yang semakin tular kini, yang pastinya memberi kesan kepada kehidupan sosial masyarakat. Okey, antara objektif itu adalah seperti meningkatkan kefahaman di dalam kalangan masyarakat mengenai kegiatan jenayah komersial iaitu skamer, menjelaskan langkah-langkah untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan, menjelaskan isu-isu semasa berkaitan dengan jenayah komersial atau skamer dan membangkit dan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya jenayah komersial ataupun dikenali sebagai skamer. Okey, untuk makluman doktor dan semua, senarai ahli Jabatan Kuasa Kerja di mana penasihat program adalah Profesor Dr. Husin Abdullah, pengarah program Dr. Rosha Mimi binti Faizal, penyelaras program adalah saya sendiri Lizanwati binti Ismail, Setiausaha Normala binti Muhammad, Bendahari Syamininar anak perempuan Kunjambu, Ketua Bahagian Teknikal di mana Muhammad Izzat bin Abdul Aziz, Ketua Urus Dia iaitu Intan Nurul Syahidah binti Syahir, dan moderator kita adalah Tilaka anak perempuan M. Sibam. Sekian saja presentation daripada saya, di mana selebihnya akan dibentangkan oleh rakan-rakan saya. Terima kasih. Salam sejahtera, saya ucapkan kepada Dr. Mimi dan rakan sekalian. Saya Tilaka anak perempuan MCWM nombor matrik 276233 ingin membentangkan program webinar yang bertajuk Awas Skamer untuk kursus pembangunan masyarakat 3. Saya ingin membentangkan bahagian pelaksanaan program iaitu bilangan peserta atau jurulatih, laporan aktiviti yang dijalankan dan laporan kewangan. Webinar ini terbuka kepada semua golongan masyarakat secara umum tanpa mengira umur, agama, bangsa dan jantina. Tumpuan utama juga adalah kepada yang berumur dalam lingkungan 30 hingga 60-an yang bekerja, bersara dan pelajar yang masih kurang peka terhadap aktiviti scamming. Didapati seramai 25 orang penonton telah menghadiri program webinar secara live melalui pautan Google Meet. Laporan aktiviti yang dijalankan adalah dengan penerimaan tugasan webinar daripada pensyarah pada 24 April 2022. Seterusnya kita mengadakan perbincangan tugasan melalui aplikasi WhatsApp sebagai perhubungan yang pantas dan mudah di antara kalangan ahli kumpulan dengan merangkumi aspek pembentukan jawatan kuasa program, penetapan tarikh, bentuk program, tajuk program, panel jemputan dan sebagainya. Seterusnya, kepada penyediaan kertas kerja pada 13 Mei 2022 telah diadakan dengan melantik setiausaha melalui Google Meet, dan dalam masa yang sama surat permohonan kelulusan kepada pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial telah dihantar bagi maklumat anjuran program oleh kumpulan kami. Di samping itu, Ketua Urus Setia telah menguruskan tugas-tugas lain seperti membuat poster, mengatur strategi promosi, manakala pihak pengurusan PACE menghubungi pengarah program melalui telefon untuk mendapatkan kelulusan. Promosi telah dibuat melalui aplikasi WhatsApp. Seterusnya, pembentangan kertas kerja telah dibuat pada 10 Julai 2022 oleh ahli kumpulan di dalam kelas dan telah dipersetujui oleh pensyarah. Penceramah jemputan ialah Inspektor Nalini anak perempuan Monusami yang merupakan pegawai kanan polis yang bertugas di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia. Moderator yang telah dilantik turut menjalankan tugas menyediakan teks moderator serta menyediakan beberapa soalan untuk diajukan kepada penceramah jemputan. Program webinar yang dikendalikan oleh Tilaka anak perempuan MCBAM selaku moderator iaitu saya menampilkan Inspektor Nalini anak perempuan Monusami sebagai penceramah bagi menerangkan betapa pentingnya masyarakat harus peka terhadap penipuan atas talian, cara mengetahui kaedah serta taktik yang digunakan oleh skamer dan tindakan yang perlu diambil sekiranya menjadi mangsa skam tersebut. Seterusnya,
kepada pelaksanaan program pada 4 Julai 2022. Webinar bertajuk Awas Scammer berlangsung secara atas talian melalui platform Google Meet. Walaupun telah menghadapi pelbagai kekangan dari segi faktor masa dan sebagainya, namun program dapat berlangsung dengan jayanya yang mana mengambil masa hampir selama 1 jam. Ahli kumpulan mengambil masa 5 minggu untuk menyiapkan segala persiapan bermula daripada 24 April 2022 pertemuan pertama sehingga 4 Julai 2022 pada hari webinar berlangsung. Segala perbincangan, perancangan, penyediaan kertas kerja, perbincangan tajuk, edaran surat, promosi, pembentangan kertas kerja, penambahbaikan kertas kerja sehingga pelaksanaan program telah memakan masa selama 5 minggu. Dan akhir sekali, laporan kewangan. Sumber pendapatan yang diperolehi merupakan perkongsian bersama ahli kumpulan dengan mengutip wang sebanyak RM30 setiap seorang dengan berjumlah RM180 untuk diberikan kepada penceramah jemputan sebagai sumbangan ikhlas dan penghargaan untuk melaksanakan program webinar ini dengan jayanya. Manakala sebanyak RM50 diperuntukkan pula untuk penggunaan portable microphone. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada Dr. Roshamini dan rakan-rakan saya yang sekalian. Saya Syamini Nair Tun Jambu, nombor metrik 276208, akan membentangkan mengenai bahagian saya iaitu penilaian keseluruhan dan kekangan masa. Program webinar Awas Scammer dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia (PDRM), Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kuala Lumpur serta bimbingan dari Dr. Roshamini Faizal telah berjaya dijalankan dengan lancar dan telah menarik perhatian lebih daripada 20 orang peserta yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat, antaranya ibu bapa, para penjawat awam dan para pelajar menerusi platform Google Meet. Dari webinar ini, kita dapat mengetahui bahawa beberapa faktor yang menyebabkan seseorang individu menjadi sasaran untuk skamer mengambil kesempatan, iaitu kriteria sasaran yang dianggap mudah tertarik atau tertipu dengan ciri keuntungan yang banyak dalam masa yang singkat, kawalan diri yang rendah, mempunyai tahap pendidikan yang rendah, terpedaya dengan janji manis, peras ugut dan sifat keterbukaan. Skamer akan memanipulasikan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain dengan cara memainkan emosi mereka, mangsa mereka. Dengan ini, mangsa akan mempercayai skamer tersebut secara membuta-tuli tanpa berfikir panjang. Selepas itu, mangsa mengalami masalah dalam perhubungan, masalah kesihatan fizikal, mental serta melakukan percubaan membunuh diri dan mengalami impak sekunda iaitu status selebriti setelah berita mangsa mendapat liputan luas. Selepas itu, mangsa skamer di peringkat awal seharuslah berusaha untuk menangani dengan jangan mudah medik apabila mendapat panggilan telefon daripada individu yang mendakwa dirinya pegawai rasmi sebuah institusi, inspektor polis dan sebagainya. Pihak PDRM memberikan beberapa cadangan juga supaya masyarakat dapat mengelak diri daripada tertipu dari sindiket ini, iaitu jangan mendaftar sebarang maklumat peribadi kepada mana-mana individu yang tidak dikenali, iaitu nombor kad pengenalan, nombor akaun bank atau nombor kad kredit, serta segera mematikan telefon jika mengesyaki ianya adalah panggilan skamer. Masyarakat juga boleh membuat semakan nombor telefon tersebut melalui laman web CCID Commercial Crime Investigation Department, Akar Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK di pautan berikut http://ccid.rmp.gov.my/semakmu atau melalui info line CCD-PDRM. Dan masyarakat juga boleh menggunakan aplikasi seperti Truecaller untuk menyaring nombor telefon skamer. Masalah dan kekangan pula, dari segi masalah kami terdapat memulakan webinar pada masa yang diletakkan iaitu 8:30 PM kerana lokasi pihak penceramah berada berdekatan dengan masjid. Oleh itu, kami memberi laluan 10 minit untuk azan isyak dan memulakan webinar kami pada 8:45. Webinar ini terpaksa diadakan pada hari bekerja kerana penceramah tiada ke lapangan disebabkan urusan kerja pada 9 hari bulan Julai 2022. Iaitu hari hujung minggu seperti yang dirancangkan di proposal kami. Oleh itu, ramai peserta tidak dapat turut serta mengikuti webinar kami. Lagi satu, tidak dapat membuat Facebook Live kerana tidak mendapat kelulusan daripada pihak PDRM pada awalnya untuk membuat webinar secara live. Tetapi pada akhir perancangan baru mendapat persetujuan membuat live streaming. Tetapi kami masa itu kekangan masa dan untuk menguruskan secara teknikal di saat akhir.
kekangan masa kerana semua AJK juga terikat dengan kerja hakiki dan bekerja waktu pejabat dan ada yang bekerja kerja shift. Jadi mencari waktu di malam, kami mencari waktu malam untuk membuat perbincangan mengenai webinar ini dan serta kertas-kertas kerja akhir kami ini. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat bin Abdul Aziz. Saya akan menerangkan berkenaan dengan show dan juga pandangan. Okey, yang pertama adalah kerajaan, di mana kerajaan haruslah memainkan peranan penting bagi memastikan skamer ataupun penipuan atas talian ini tidak terus berleluasa. Sebagai contoh, membuat pindaan terhadap undang-undang yang sedia ada dengan memberikan ataupun mengenakan hukuman yang lebih berat, sebagai contoh hukuman sebat ataupun penjara seumur hidup kepada pelaku ataupun sedikit skamer ini. Okey, seterusnya adalah di peringkat sekolah. Peringkat sekolah, pihak sekolah haruslah mewujudkan satu aktiviti kurikulum. Di antaranya adalah pergi ke kempen-kempen ataupun melawat di Jabatan Penguatkuasa untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan penipuan atas talian ataupun skamer ini, dan seterusnya kepada masyarakat sendiri, di mana masyarakat harus lebih peka dan berhati-hati dalam menerima panggilan ataupun tawaran yang diberikan. Okey, jika ada perasaan ragu-ragu, sila semak terlebih dahulu dengan pihak berkuasa dan tidak terburu-buru dalam membuat keputusan. Orang ramai juga diminta untuk meluangkan masa ataupun membaca dan mendengar apa-apa berita serta artikel yang berkaitan dengan penipuan atas talian skamer ini, sebagai contoh di Facebook, Instagram, surat khabar dan juga lain-lain. Okey, seterusnya fokus kepada wanita, di mana wanita di luar sana sama ada yang belum berkahwin maupun berstatus janda haruslah lebih berhati-hati supaya tidak mudah terpedaya dengan love scammer. Okey, yang boleh menjadikan siapa-siapa saja di kalangan wanita sebagai mangsa. Okey, jangan terpedaya dengan kata-kata dan janji-janji manis daripada sindiket tersebut, kerana modus operandi dia adalah dengan memerangkap mangsa dengan memberikan kata-kata manis, kata-kata indah, sebab itu ada merupakan peluang dengan mencari kelemahan terhadap wanita tersebut. Okey, seterusnya kepada anak-anak yang berada di bandar, di mana haruslah mengambil tahu keadaan ibu bapa yang berada di kampung. Saya bertanyakan khabar dengan memantau dan memberi pengetahuan terhadap penipuan secara talian ini, skamer. Kerana pihak skamer juga ataupun sedikit ini menjadikan orang tua sebagai mangsa, kerana ia tahu orang tua mempunyai kelemahan dan pihak sedikit merasakan ia merupakan peluang yang cerah. Okey, seterusnya ibu bapa juga, ini terhadap anak-anak. Ibu bapa haruslah mengawasi anak-anak daripada menjadi mangsa penipuan cyber ini, kerana anak-anak yang di peringkat remaja tidak terlepas daripada menjadi mangsa. Sebagai contoh, pembelian barang secara online, secara dalam talian, ibu bapa jangan mudah memberikan kata kelaluan bank ataupun password bank ataupun kad kredit kepada anak-anak. Akhir sekali adalah kesimpulannya, pelbagai jenis penipuan atas talian ataupun skamer yang dilakukan, di antaranya adalah love scam, parcel scam, custom scam, pelaburan scam dan lain-lain lagi. Penipuan ini boleh terjadi kepada sesiapa saja, tak kira jantina, umur dan juga status. Pihak kerajaan, badan penguasa dan masyarakat haruslah
menggembeling tenaga bagi memastikan aktiviti penipuan atas talian ataupun skamer ini terus berleluasa. Masyarakat haruslah menjadi lebih bijak daripada sindiket ataupun pihak penyinayah tersebut supaya tidak menjadi mangsa. Orang ramai haruslah lebih peka terhadap penipuan ini. Bila ada keraguan, sila letak telefon, jangan terus melayan panggilan skamer tersebut atau teruslah membuat aduan kepada pihak berkuasa. Jangan sesekali panik apabila menerima panggilan daripada pihak berkuasa seperti polis, custom, immigration dan lain-lain lagi. Kerana ini menunjukkan kelemahan kita yang mungkin kita akan menjadi mangsa. Sekian, terima kasih.